Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dalam kitab dia Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, sehinggalah perkataan dia kat mana kat mana mai tak ingat dah. Adapun adab serta orang yang engkau kenal itu, maka beberapa perkara. Situ. Adapun adab serta orang yang engkau kenal itu, maka beberapa perkara. Setengah daripada adab serta mereka itu bahawa jangan engkau hina akan seseorang daripada mereka itu. Maka bahawasanya tiada engkau ketahui akan mereka itu, mudah-mudahan ia terlebih baik daripada kamu. Dan setengah daripadanya bahawa jangan engkau ta'zimkan akan mereka itu sebab dunia mereka itu, yakni sebab kekayaan mereka itu, atau sebab ada harta mereka itu, atau sebab kemuliaan mereka itu. Kerana bahawa dunia itu sangat hina kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a li ghaniyin lighinahu zahaba sulusa dinihi. Jadi lo ni kita duk mengaji mengenai adab dengan manusia. Manusia ni ada hak sahabat kita, ada orang hak kita kenal, tapi bukan sahabat kita. Kalau sahabat kita, kita kenal dia ni orang baik ke orang jahat. Hak ni adab dengan sahabat kita, kita mengaji dah dulu. Sekarang adab dengan orang yang kita kenal tapi bukan sahabat kita. Cuma kita kenal lah nama dia secara ringkas, tapi kita tidak pernah berkawan dengan dia, tidak pernah bersahabat dengan dia, cuma kenal nama dengan cerita, jumpa tengah jalan akak tangan lagu tu sahaja. Nah, katanya pengarah, adab kita dengan orang yang kita kenal sekadar tu sahaja, bukan sahabat kita. Kalau sahabat kita tahu dia orang ni baik ke jahat, maka jangan suka jahat ke dia. Kita hanya tahu nama dia, tak tahu kehidupan dia, tiba-tiba akak tangan saja kita nak kata dia jahat tak boleh juga, nak kata dia baik pun tak boleh juga. Tak tahu. Jangan duk suka hak tak molek kepada manusia. Dan jangan kita mulia ke sangat-sangat. Kalau dia tu jenis orang kaya ke, ada pangkat ke, sebab kita tak kenal lah mana dia. Kalau sayang kita orang kaya ke, orang gapo ke, tak apa. Jadi katanya Nabi, orang yang sekadar kita kenal sahaja, maka jangan duk suka hak pelik-pelik. Lebih-lebih lagi kita tak kenal hati budi dia. Ada orang
semata-mata orang kita tengok orang kaya, kita hormat kepada dia. Kita begini kerana kekayaan dia. Manusia ni standard dia akan hormat kepada orang yang lebih daripada dia. Sama ada lebih daripada mana-mana sudut pun, maka dia akan hormat. Maka antara sebab yang Nabi tak berapa nak suka, Nabi larang kita hormat ke orang, iaitu dengan sebab dia tu kaya. Nabi kata mu nak hormat, nak gapo, nak tawaduk, nak merendah diri kepada orang kaya, Nabi kata barang siapa merendahkan diri bagi orang yang kaya, yakni barang siapa mentakzim ke akal dia, hormat ke gapo dia ke kerana kekayaannya, nescaya hilang 2/3 agama dia. Kerana apa? Kerana kita hormat persahabatan kita kerana kekayaan dia. Bukan kita nak saing sungguh dengan dia, tetapi kerana duit dia. Maka apabila berkawan atas nama duit, maka kita boleh dikuasai oleh duit. Bila-bila masa kalau dia nak agama kita, dia wi duit, kita akan gadai agama kita. Kerana kita berkawan dengan dia, kita hormat kepada dia kerana duit dia. Lainlah kalau bab lain. Contohnya orang kaya, orang tua misalnya. Kita saing, kita hormat ke dia kerana dia tu orang tua, bukan kerana kekayaan dia. Maka Nabi larang kita buat kasta. Orang kaya hormat, orang miskin hina. Hak tu Nabi marah sebenarnya. Bukan kata perasaan hormat ke orang. Perasaan hormat ke orang ni benda molek. Tetapi kalau orang kaya kita hormat, orang miskin kita tak hormat, hak ni hak Nabi marah. Bukan kata memuliakan orang tu. Lepas tu orang kaya kena benci belaka, nyanyi kat orang kaya, kena benci kat orang. Sebab apa? Nabi kata jangan tawaduk, jangan rendah diri di hadapan orang kaya. Nabi nak ayat jangan kita ini tasannuk. Jangan kita ni stay hipokrit, stay berpura-pura dalam hidup. Depan orang kaya kalau hak benci pun buat tawaduk juga. Tapi kalau orang miskin, zahir ke perangai kita, tak suka ke dia. Buat apa? Kerana dia miskin. Tu Nabi kata. Bukan kata perasaan hormat ke orang itu sendiri, tetapi buat-buat hormat, buat-buat tawaduk kerana ada kepentingan. Maka orang lagu ni hilang 2/3 agama dia. Kerana dia merendah diri itu bukan kerana Allah, bukan kerana nak belajar, bukan kerana nak mencontohi perangai Nabi SAW. Dan setengah daripadanya jika marah mereka itu akan dikau atau memerintah akan dikau, maka jangan engkau lawan akan mereka itu. Kalulah orang yang mu kenal saat ni memerintah kamu, menguasai kamu, mu kenal dia, kenal lagu tu. Perangai dia tak pernah berkawan dengan dia, tak pernah tahu kehidupan dia, tak pernah berbual dengan dia, tak pernah musafir dengan dia, tak bukan waris, bukan gapo. Tapi dia jadi orang besar lah ni, dia memerintah kita, dia jadi pemimpin. Maka jangan lawan akan mereka itu, jangan cara, jangan tentang akan dia. Kerana kerana apa? Kerana orang atas ni kita tidak tahu pekerjaan dia. Kita orang bawah ni macam-macam sungut macam-macam benda kita nak, tapi kita tak pernah tahu kehidupan dia lagu mana. Dia ni orang jujur ke? Dia ni orang jahat ke? Dia ni orang ada kepentingan ke?
Kadang-kadang kita tengok orang atas buat tindakan nampak macam air. Tak betul lagu ni. Hak sepatutnya lagu ni. Ada banyak benda orang atas buat tak kena dengan selera kita. Maka dia orang atas ke tak syarat kata kena jaga hati kita seorang saja. Sayyidina Ali pada zaman pemerintah dia. Sayyidina Ali pada zaman pemerintah dia, rakyat dia mari temu dengan dia. Dia kata, "Ya Ali, kerajaan kita sekarang kucar bila ni mu sebab kerajaan kita kubai habis ni, jadi baloh habis apa semua ni. Pada zaman orang lain molek, pada zaman mu ni kucar bila ni jodoh ni," kata. Sebab mu lah Ali. Rakyat mari royak kepada Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali kesengih. Sayyidina Ali kata, "Hei lelaki." Dia kata pada zaman dulu, zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, pemerintah dia siapa dia? Sayyidina Abu Bakar. Rakyat dia supaya aku. Tetapi zaman aku merintah rakyat supamu. Faham tak kata-kata aku ni kata? Zaman Sayyidina Abu Bakar rakyat dia setara aku dah. Juruhnya, gapo dianya. Tetapi zaman aku nak kata gua nak rakyat supamu. Berangan nak kepentingan sahaja. Mulut tak sedok kira. Semua nak ni berlaku. Daripada sebawah-bawah manusia nak perut berlaku. Nak suap berlaku. Pas aku nak jaga Allah, kau nak jaga apa dia sebenarnya? Tengok. Pemerintah ni sukar. Waktu kita kata kadang-kadang orang atas ni menurut kita nampak macam tak betul. Tetapi dia menggomel ramah. Kita ngamuk kita banyak benda dah. Kita dengan ayah kita bak apa ayah lebih ke orang ni, bak apa ayah WPT ke orang ni. Kita tak faham, kita budak tak tahu. Orang tua dia tahulah nak mengaturnya. Ni ayat. Setengah daripadanya bahawa jangan engkau suka kepada mereka itu sebab memulia mereka itu akan dikau. Dan sebab memuji mereka itu akan dikau. Suka kepada orang atas dasar pujian. Kita tak kenal hati budi dia. Orang ni hanya kita kenal nama saja. Betul kodok, gapo dia kodok. Jadi kita nak kata salah sangat podok, betul sangat podok. Sekadar sahaja. Dan sebab menyatakan kasih mereka itu akan dikau. Mari ayat kata hamba suka ke demo, kita pun tak tahu lagi hati budi dia. Bukan sahabat kita, keluarga dia mari, dia tubik balik masuk dalam kereta, dia kata gapo dia tahu kita. Mana kita tak tahu, cuma mari nak ayat kata nak baik dengan kita. Mari nak gapo dia, nak kata betul sangat podok, nak kata salah sangat podok. Kerana jikalau engkau periksa kan hakikat yang demikian itu, nescaya tiada engkau dapat akan dia. Setengah daripadanya bahawa jangan engkau ta'ajub jika engkau apa dia? Ta'ajub dia. Jika engkau dicela oleh seseorang daripada mereka itu, padahal engkau ghaib, dan jangan engkau marah akan dia. Kita tengok dia perangai tak juru. Masa depan kita kecek molek, masa belakang kita dia mengata kita. Tradisi dia dah. Orang bukan kenal kita. Kita bukan kenal orang. Pas kita saing dengan dia betul kodok tak tahu. Takut kita tak berapa jujur juga. Kita dok kata orang yang saing dengan kita tak jujur, kita takut tak jujur juga. Kalau saing kita ni dia kenal hati perut pedal kita. Kita pun kenal hati perut pedal. Ni kita semata-mata orang yang jumpa dengan kita atas nama urusan. Jumpa lagu tu, pakai kenal dengan lagu tu. Hati budi dia tak tahu. Maka kita nak percaya sangat pun tak boleh. Nak kata dia orang jahat pun tak boleh. Muka tak kenal kan? Nak ayat lagu tu. Jangan merasa terkejut. Jangan mu marah kalau mereka kecek di luar belakang daripadamu, kecek tak molek. Biasa lah tu. Kita pun orang baru kenal dia. Kita sendiri was-was, orang ni jolo kau dok nak bersaing dengan hamba. Perangai dia lagu mana tak tahu, kaki lipat tak tahu.
Kita pun duk suka-suka tok comel juga. Dia. Maka kalau dia kecek benda tok molek biasa ya. Kalau orang kena ada hati budi kita, dia tahu kita. Kalau kita jahatlah. Kalau kita baiklah gitu. Setengah daripada adat dia lagi, jangan sekali-kali engkau tomok kepada harta mereka itu. Saing nak kepada harta manusia. Saing nak suruh manusia belanja kita. Saing atas dasar duit dia. Atas dasar kepentingan harta saja semata-mata. Saing bukan kerana Allah Ta'ala. Kalau mu saing, mu kenal seseorang mari nak baik denganmu, hatimu jangan duk terikat dengan harta dia. Dia mari pamer harta dia, mari tunjuk harta dia, orang tak kenal. Takut dia nak pacing mu tak tahu. Takut dia nak merosok ke agamamu pun tak tahu. Maka dia guna ke harta. Saing jangan tengok di harta. Saing atas nama saing sungguh. Baru tak ada istilah saing kerana harta. Saing kerana harta ni tak ada apa satu pun. Tak ada kepentingan. Kalau saing atas nama nego tak apa, tapi saing kerana tomok kepada harta dia. Nak kiki harta saing kita. Nak gini. Ni tak boleh. Dan kepada kemegahan mereka, saing dengan orang besar kerana atas nama pakak dia. Atas nama gapo? Bukan kerana nak saing sungguh. Bukan kerana Allah Ta'ala, tapi saing kerana nak tengok harta. Bapa dia mau saing dengan dia, dia banyak pitih, mudah hamba nak gapo-gapo. Bapa dia mau saing dengan dia, dia ada pakat, dia ada kuasa, mudah nak ejah nak gapo dia. Dan kepada pertolongan mereka, saing atas dapa hamba. Bapa dia mau saing dengan dia, mudahlah dia nak tolong hamba mengejah gapo-gapo. Tain kita ada masalah, dia tak mengejah. Marah kita, musaing lagu mana? Saing kena tolong lah. Musaing atas nama nak tolong hamba, nak pakat hamba. Cuba orang bawah saing dengan orang besar, saing dengan Tok Wakil, saing dengan YB. Bapa dia mau sungguh sangat duk ikut dia semacam, duk gosok atas belakang dia, duk puji dia. Sebab sekurang-kurangnya boleh projek tak apa dah hantar kat hamba. Ni hamba duk saing tak wis putih pun projek dengan hamba. Marah dia. Apa? Sebab kita saing atas nama projek. Tak boleh projek marah selalu. Tak boleh pertolongan marah selalu. Tak boleh kuasa marah selalu. Tak boleh harta marah selalu. Sebab tu tujuan kita dalam berkawan. Bukan kerana Allah Ta'ala. Ni masalah nak ayat kata sifat jujur kita. Maka jika engkau meminta akhir hajatmu daripada seseorang, maka memberi ia akan dikau, maka hendaklah engkau mengucap syukur akan dia. Dan jika tiada ia memberi akan dikau, maka jangan marah akan mereka itu, dan jangan engkau cela akan dia, maka engkau uzurkan dia. Apabila meminta dia tolong, alhamdulillah. Tain kita saing bukan saing rapat ni lah. Tain kita minta tolong, dia tak tolong kita. Kamu jangan marah ke dia. Dah. Kerana kita saing bukan kerana saing kerana Allah kan. Bukan kerana nak minta kepentingan daripada dia. Moyaklah kata mungkin dia musim ni tak ada pitih kali. Hamba nak minta tolong nak berutai pitih, nampak dia tak beri pitih misalnya. Berkali dia tak ada pitih berkali. Kena royaklah berkali begini berkali. Hamba royak dah ke dia suruh tolong, tak tolong juga kata. Berkali dia tak ingat berkali. Berkali dia sibuk berkali. Berkali-berkali kena nak saing orang itu. Jangan engkau mengadukan akan halnya itu kepada orang yang lain daripadanya. Jika kita tengok dia tak puas hati, kita jangan kecek dengan orang lain. Kalau saing kita kena ada hati budi dia. Ni saing atas nama mari sebetar-sebetar. Kita tak puas hati saing dengan dia, kita kecek dengan orang lain. Tak ada adab lagu ni. Tak puas hati kecek dengan dia lah. Dan setengah daripadanya bahawa jangan engkau ajar dan jangan engkau tegur akan seseorang daripada mereka itu, melainkan jikalau engkau lihat akal alamat yang menunjukkan ia akan menerima pelajaran kamu itu.
Orang mari jumpa kita tak kenal alif jatuh, mari kecek, mari buang. Sudah orang ni. Nah, maka khabar-khabar kita metel-metel lah ustaz ke berapa dia syarah belaka kat orang. Nasihat belaka. Misalnya orang kaya ataupun orang ada pakat. Dia mari nak buat dengan kita pun syarah. Pakat-pakat ni gampi kata harta-harta ni. Bagai bawa masuk neraka belaka. Allah. Hamba tak kenal demo. Demo kecek. Gapo dia hamba nak makan nasi tak selera demo kecek lagu ni. Kita baru ya kenal kata kecek lagu ni dah. Maka kalau kita saing dengan orang hok kita tak berapa nak kenal lagu ni, jangan cepat nak nasihat kat orang. Biar dia rapat dulu jadi saing kita dulu, biar kita kenal hati budi dia dulu. Baru kita boleh nasihat. Kerana nasihat lagu ni ke kebanyakan bukan membawa kepada kebaikan. Tahu? Ustaz tu tasawuf lajuk ke guana. Depan orang ramai dia kata kat ambo. Pergi dah ambo pergi jumpa dengan dia. Baru pergi 2 kali nya paruknya kata tasawuf lajuk ke. Tak jaga langsung air muka ambo. Nampak macam ustaz dah. Tak boleh pergi ambo ustaz lagu ni. Orang kita mana tahu hati budi dia. Dia mari nak saing betul. Kalau duduk dengan kita wis semeh dah. Perau. Tak boleh. Kecuali dia mari kata ustaz nasihat sikit kat hamba ni. Hak sebut lagu tu pun kalau kita nasihat keras-keras, serah hati dah. Klik biar tak jadi keras sikit ustaz tu. Sat ni royak suruh nasihat. Hak setara tu pun. Ni hak tak royak suruh nasihat ke pop semeh selalu. Kecek bak tasawuf. Tasawuf. Makan suruh orang belanja. Saing nak ke PT, tasawuf lagu mana? Tu teh sahut lagu tu. Teh sahut teh nak boleh teh sahut. Maka jangan cepat nak nasihat kat orang. Kecuali orang tu nampak ada riak di muka dia tu nak memang orang nak cari kebenaran sungguh. Kalau kita nampak orang ni kalau kita kecek setara ni dia tak marah lagi tu. Nampak dia tu subhanallah. Sekalipun kita tak kenal hati budi dia tapi nampak riaknya macam nak terima. Tak apa. Maka jika tiada yang demikian itu, nescaya tiada ia mendengar akan perkataanmu. Kalau orang tu kita tak kenal alik hati budi dia, tiba-tiba kita semeh selalu dia, kita mapuh, kita sindir selalu dia. Kali pertama jumpa tu kena sindir dah. Kali pertama jumpa tu tak pandai dah jaga hati. Dan jadi ia membantah atasmu. Perkataanmu tu, nasihatmu ingat orang dengar belaka ke? Orang ni hati dia setara mana tak tahu. Pertama dia tak dengar dah perkataan. Kedua dia akan jawab balik. Ustaz tu sedap kecek lah, dia tak erti, tak tahu gapo. Ni jawab balik apa? Dia belum bersedia nak menerima perkataan kita. Orang yang tak boleh nak terima perkataan kita, nampak pada rupa dia jangan kecek lagi. Kerana pertama perkataan kita tu dia teruk langsung dah. Kedua dia pula syarah kat lain pula. Tak pandai kecek tak erti apa ni. Nak saing kecek nampak macam pandai bijak saja. Ni syarah pula macam-macam. Maka nasihat kita menjadi sia-sia. Bahkan menjadi titik permusuhan pula. Baru nak kena jadi balah gara-gara pada. Dan apabila tersalah mereka itu di dalam masalah dan benci mereka itu akan ditegur oleh orang, maka jangan engkau tegur akan mereka itu. Kerana orang yang benci tak suka mendapat teguran ini, teguran itu tidak menambah baik kepada dia, bahkan menambah dia jadi jahat pula. Tengok orang, kerana teguran kalau tak kena, bahkan dia akan melampau jadi jahat lebih lagi. Tengok orang lah ni, kita tegur bak tak tutup aurat ya, ngamuk dia, akhir sekali menyebabkan engkar dengan syariat pula. Siapa dia ajar ni agama gapo? Sudah kecek asal tajuk bak aurat, habisnya bokah habis semua bak agama, bak tak puas hati. Bak goni Nabi Muhammad buka aja, habis aja dia selok kata. Maka perkataan nasihat kita itu membawa mudarat. Sebab tu di dalam amal ma'ruf nahi mungkar ada beberapa syarat. Ulama meletak ke 3 syarat. Kita nak tegur orang ni 3 syarat.
Jangan buat style pot tolu kita. Oh, benda ni peluang kita nak tegur ni. Kecek semacam, metai-metai minat speka kan. Speka tu nya kata kat orang paceroh. Nah, maka ni peluang kita nak kata amar ma'ruf nahi mungkar ni. Nak tegur kesalahan. Mungkar ni ada 3 syarat. Pertama, mesti tahu hukum mungkar tu sendiri. Hukum dia apa dia? Kalau benda khilaf ulama, ada kata boleh, ada kata tak boleh, benda itu bukan perbuatan mungkar. Kerana apa? Kerana benda ada kata boleh, apabila boleh bukan mungkar lagu tu. Maka kalau dia buat depan kita tanggung ke perbuatan dia atas pendapat orang kata boleh. Ni nya keceknya semeh, parok-parok, benda khilaf ulama pun. Kalau benda sepakat, lain. Minum arak, sepakat tak ada ulama. Tak semaya, ni sepakat. Ni benda khilaf, geger gepa, marah kau ni kata syirik lah jadi kafir, jadi gapo. Berat. Barang khilaf ulama. Okay. So, kena tahu ada ilmu mengenai benda kita nak lari tu. Nah, kalau tak tahu, buat cara tak tahu, jangan engkar. Kerana benda itu bukan perbuatan mungkar. Sekalipun dinampak pandangan mata kita kata benda mungkar. Jadi di ilmu kita nampak orang kata mungkar, tapi dalam ilmu kata benda ni khilaf, bukan benda mungkar. Kedua, janganlah benda itu kita tegur itu membawa kepada maksiat yang lebih besar. Janganlah maksiat yang kita tegur itu, kalau kita tegur membawa kepada maksiat yang lebih besar. Kita tegur mengenai lagu ni, dia tak puas hati dengan agama Islam, hamba nak tubik lagu ni. Engkau benda besar. Sekalipun benda ni maksiat, ya betul. Kalau lagu ni, hamba nak tubik pada Islam, Allah sudah. Orang kita nak kata lagu mana? Dok tegur dia, dok gapo dia. Sebab itulah kalau kiai-kiai lah, ni pendekatan dia. Kiai-kiai di Indonesia. Kadang-kadang kita tengok ada tu orang Tino mari berlainan agama. Tok laki dia agama lagu lain. Bini dia agama Islam. Hukum dalam mazhab kita, orang Islam tak boleh menikah dengan orang kafir. Lebih-lebih lagi orang Tino Islam hak jatuh kafir. Kerana membawa kepada orang Islam kena taat kepada orang kafir. Orang Tino Islam taat kepada orang kafir. Maka menjerumuskan agama hak Tino tu jadi kafir. Boleh kata lagu tu. Kiai tu, kawan tu mari jumpa dia, lagu mana kiai hamba ni suami hamba kafir. Pas lagu mana perkahwinan hamba ni? Katanya kiai, kalulah hamba kata tak sah nikah dama, perbuatan ni haram. Kalau kata lagu tu, maka dia kata tak apalah, hamba nak tukar masuk agama dia lah. Lagu mana jawab kita? Maka katanya kiai tak apalah, duduklah dengan dia, biarlah jatuh zina kau berdosa, tehel sikit padamu jadi kafir. Bukan kata dia mengharuskan hukum lagu tu, tetapi kalau dia buat tu hukum segini, menyebabkan mudarat lebih besar lagi. Orang tu tinggal agama langsung. Lebih baik kita dia sekadar fasik sajalah, jangan jadi kafir. Kafir berat sangat. Orang lah ni ahli maksiatnya kecil oleh ahli agama. Siapa nak tubik agama? Siapa nak tubik agama Islam? Jangan. Biarlah kita nak kata, biarlah dia mau masuk dengan aku, teh sikit pada kekal dalam dengan aku. Sedap dia tak boleh tegur lagu tu. Tegur mau nak masuk kafir. Kita kena lagu tu. Kerana kekafiran itu lebih besar daripada maksiat. Ikut dia, kita tegur dia, apa penting nak jadi murtad ikut dia. Jangan. Demo ni tak reti kau mudarat murtad tu lagu mana. Murtad tu memang tak curi piti orang, tetapi mudarat dia lebih besar. Kekal dalam api neraka. Baca demo tak tegur dia, tak nasihat ke demo, dok layan maksiat dia. Bukan layan nasihat dia, hati dia tak boleh nak terima lagi. Jangan kita bakar di hati dia sehingga ke dia memilih kemungkaran lebih besar lagi kata. Maka kalau kita tahu secara yakin, kita nasihat orang ni menyebabkan dia buat maksiat lebih besar macam saat ni, maka haram kita tegur. Bukan kata wajib tu, asalnya menegur maksiat tu wajib.
Tetapi kalau perikat lagu ni haram kerana menyebabkan dia memilih maksiat lebih besar dengan sebab teguran kita. Lagu tu. Kalau tak ada ilmu juga haram menegur maksiat. Orang lah ni gak belajar tak tahu mari mana tak tahu letak piuh atas kepala tegur orang ni. Tegur orang ni. Dia mau mengaji, tak mengaji pun. Ni perbuatan ni mungkar. Benda ni kurafat. Benda ni bid'ah. Ambo nak tanya dia sungguh demo. Demo pakai piuh ni demo ngaji kodok. Demo nak tegur ni demo ngaji kodok bab ni. Demo aja baca kodok hadis dalam bab ni. Dok ngaji pun ambo pun dengar orang. Nak tegur ni kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu haram demo tegur kerana membuat benda yang diseka betul tapi benda salah pun. Semua pekerjaan sekalipun apa ibadat tapi bukan berlandah ke ilmu tu bukan ibadat pun tu khayalan semata-mata. Kadang-kadang benda pun ada hukum. Hak ni kata semata-mata dengar perkataan orang. Dia mau baca dah Quran. Dia mau baca dah ke hadis mengatakan bab ni. Kalau baca berapa butir dia mau baca. Baca hak tegur saja ke, baca hak kata membulih ke, baca hak kata melarang. Baca berlakulah hadisnya. Kalau benda lagu tu benda jadi khilaf dah ulama. Duk kata haram. Ketiga. Syarat kedua ni kalau tak ada cukup dua syarat ni, misalnya tak ada ilmu, haram kita tegur maksiat tu. Sebab kita tak tahu hukum dia. Kerana takut salah benda tu khilaf kita duk tegur. Bagai ni lah. Rupanya boleh. Ambo ingat tak boleh dulu. Ambo duk tegur sungguh. Ambo soho bak tegur ni misalnya. Padahal benda boleh. Malu kat orang. Bukan malu kat orang, dosa dah kita tegur saat ni. Dua syarat ni kalau tak ada jadi dosa. Kedua, mudarat lebih besar. Kita tegur juga menyuruh mudarat lebih besar. Dosa. Bukan jadi wajib dah. Terengkar pada muka. Ketiga ni kalau hilang syarat yang ketiga, hak wajib jadi jatuh sunat. Asalnya wajib kita tegur. Tetapi apabila syarat ketiga ni tak ada, dia hanya jadi jatuh sunat lah. Apa dia yang ketiga? Orang yang kita tegur itu, kita nampak ada peluang, ada harapan nak ikut apa yang kita kata. Misalnya kita dok tegur, dia tak dengar kata, tak cakap royak gajah rimah bewok serati dah. Wajib lagi kalau kita tegur, tak wajib dah. Lepas tu jadi jatuh sunat saja tegur. Nak dapat fadilat sunat lagi, tegur dia. Hamba tak cakap tegur dah. Habis ring tu hamba tegur. Tak dengar. Maka tak jatuh wajib dah. Sebelum kita tegur tu, kita kena tegur dulu. Wajib dulu tegur. Lepas pada kita tak cakap tegur, tak cakap royak dia tak dengar, maka jadi sunat dah lah. Tak jadi wajib dah. Tak dosa dah kita kalau tak tegur dia. Cuma tak dapat fadilat kelebihan kerana jatuh sunat dah. Orang ni tak dengar kata, kita tak dengar kata. Tiba-tiba kalau orang nak suruh dengar kata kita tak dengar kata Tuhan. Kita buat salah, kita buat maksiat. Orang lain buat maksiat, tunjukkan nampak macam beci. Kalau kita buat maksiat, buat muka sengih, ni masalah juga kita. Patut kalau dia mau beci orang buat maksiat, dia mau buat maksiat, dia mau kena beci diri dia mau. Ni diri kita suka, diri kita tak tegur. Double standard lagu ni. Jadi 3 syarat nak tegur. Jangan kata sikit-sikit orang jahat agak tegur selalu. Tegur saing, tegur kumpulan kita, tegur pemimpin, tegur. Jangan bergaduh nak tegur ke. Jangan buat beranak boleh tegur ke. Sikit tegur orang, sikit tegur orang. Dia bertunggal langgar, bukan kata patut tak boleh tegur orang. Dok. Nak tegur orang ni ada syarat dia. 3 syarat saat ni dalam Jauharah Tauhid kata 3 syarat. Hilang 2 syarat. Yang pertama, syarat pertama ilmu, dan syarat kedua membawa mudarat besar. Hak tu jadi haram pula menegur maksiat. Kalau hilang syarat yang ketiga, yakni orang tu tak usah dengar, tak ada harapan nak dengar kata-kata kita, hak dia jadi jatuh sunat sahaja. Tu dia kata, maka jangan engkau tegur akan mereka itu, kerana yang demikian itu membawa pada perkelahian. Baloh dah pula. Bukan nak dengar kata, jadi kau baloh dah pula.
Melainkan jika jadi sebab yang demikian itu berbuat maksiat, maka engkau sebutkan yang sebenarnya tetapi dengan perkataan yang lemah lembut dan jangan engkau keras. Nasihat ni sebenarnya lemah lembut, bukan keras. Keras ni Nabi jarang sangat menggunakan kekerasan. Nabi ni kalau kecek banyak benda molek, benda keras-keras, benda hotak molek, Nabi sebut sikit-sikit je. Banyak Nabi sebut mengenai kelebihan-kelebihan. Jarang Nabi sebut mengenai azab-azab. Basyiran wa nazira. Nabi bawa berita gembira, Nabi bawa berita sedih. Berita neraka, berita seksa. Tapi Nabi kurang sebut perkataan tu. Nabi suka sebut benda-benda yang molek tu lagu tu. Maka nasihat yang sebenar adalah lemah lembut. Ada orang lah ni stay sentap. Kita wui sekali biar dia sentap. Demo tak ngaji fardu ain, tak sentap pun. Oh bahagia kata kat orang, perok biar dia sentap baru dia insaf. Dak betul tapi jangan selalu. Ni semua perkataan dia. Kalau dia kecek ke sentak molek kalau kata kat orang. Dia tunggal langgar, dia tak sentak pula pada diri dia. Jadi masalah. Maka nasihat yang sebenar adalah perkataan yang lemah lembut. Dia jahat, kena tegur sekali. Tegur lemah lembut lah. Kerana Nabi kata, mu kalau nak nasihat ke orang, mu kena ayat slow-slow. Tepat sembunyi. Jangan malu ke dia. Kecek dengan perkataan lemah lembut. Kalau mu kecek keras depan orang ramai tu bukan mu nak nasihat dia, mu nak malu ke dia. Maka tu bukan nasihat, fadihah dia panggil. Dalam bahasa Arab kata fadihah. Fadihah ni malu kat orang. Betul tujuan kita nasihat tapi dia mau kata lagu tu malulah dia nya. Hak moleknya nasihat. Beza apa dia nasihat dengan fadihah? Nasihat ni betul-betul. Kalau orang tegur kita boleh terima dengan keadaan lagu ni. Ni dia mau kata lagu ni hamba nyetok angin kata hamba putus angin nak buat kerja lagu ni. Nyo kata tu fadihah dia panggil malu kat orang. Maka Nabi nak tengok lemah lembutnya ajaran Islam, orang salah pun kita royak dengan cara molek. Jangan metai-metai kaki ni kita tak usah jagalah hati dia perangai sopo setan lagu ni berok nyo kata berat. Sopo dia ni ahli surga kawan ni ahli neraka dah. Takut teguran kita itu menyebabkan kita masuk neraka. Aku tak tahu dah engkau tak mengaji. Metai-metai amal makruf nahi mungkar tu gak Allahnya mari seh Rabbana dia tu gak. Wali Songo di tanah Jawa. Apabila dia bawa Islam, maka orang Jawa ni suka kepada patung. Patung pok dia minat. Muka tradisi tempat kita dah. Antara kesenian tempat kita ni patung-patung. Patung tu bukan untuk sembah, Ya beza patung untuk sembah, patung kesenian. Patung tu bukan sembah. Corok jadi buat tiang, buat gapo. Hak Nabi larang patung untuk sembah. Maka Wali Songo pendekatan dia. Ada masa tu orang kuat Hindu. Hindu ni tak ada lah antara agama yang paling fanatiknya, hak paling kuat berpegangnya, Hindu. Biasanya Buddha. Hindu dulu, patut mari pengaruh Buddha pula. Maka katanya Wali Songo, patung penuh dalam rumah. Patung bukan sembah pun, jenis arca lah, jenis dia buat kesenian lah, nak menunjukkan kesenian, kepandaian dia ukir gini. Maka katanya Wali Songo, masuk Islam lah. Kita kalau pergi tengok lagu tu, Allah, nak masuk Islam, kena buat habis ni patung ni, syirik, kafir gapo dia. Dia pun tengok Allah, cik hamba buat, gapo dia, buat puyuk ni, buat lambai korok gapo dia, teringat kok cik hamba, syirik, kafir, bid'ah, sudah. Banyak terlajuk biar tak jadi. Katanya Wali Songo tak apa, mu mari percaya Allah Taala sebagai Tuhanmu dulu. Percaya? Patung lagu mana? Patung ni tak apa, mu bukan sembah pun dah. Ni menunjukkan kesenianmu tak apa, tak ada masalah. Tengok halus dakwah dia. Sebab tu sampai sekarang kadang-kadang kita tengok di Jawa tu, ya Allah, patung dia. Tapi sekadar tak ada sembah. Tak boleh ke tidak gambar mengaji patung-patung ni haram. Betul kau dok patung ni haram.
Kita tengok Amru ibnu As. Ni sahabat ni deh. Amru al-As ni sahabat. Ngaji tauhid dengan Nabi Muhammad, benda maksiat sahabat cakap buat main-main. Nah, orang nak saing dengan Nabi ni bukan pas dia ni, kira sahabat besar juga, orang bersoho. Antara nama-nama hok bersoho saing Nabi. Dia ada nama hok tak soho pun ada. Ni nama soho Amru ibnu As. Lepas pada dia meninggal, dia dilantik menjadi gubernur, wakil pemerintah gubernur, wakil khalifah kerajaan Islam pada masa tu. Pergi mana? Pergi di Mesir. Dia dihantar ke Mesir, maka duduklah dia sana jadi gubernur, wakil kepada khalifah pada masa tu. Dia tak ada lagi lah, tak tahulah, hamba tak ajib baca lagi. Amru ibnu As panggil pekerja dia ramai-ramai pergi katok tu piramid Firaun tu. Duk sengih muka lagu tu. Patung ke lagu tu? Patung Amru ibnu As. Tugas yang pertama membuat syirik daripada manusia. Ya pergi katok lah muka besar kau tu bukan kecil-kecil buat weh. Maka apa Amru ibnu As tak ada lagi perancangan dia nak pergi katok benda tu. Kerana dia faham. Dia belajar tauhid dengan Nabi. Benda bukan buat sembahyang pun. Jadi tak tahulah orang panggil ni nilai estetika lah apa nama rima. Benda tu ada jiwa. Dia panggil apa dia tak tahu. Bukan orang sembah pun. Tak ada orang dah sembah Firaun ni. Maka dikekalkan lagu tu, tak ada lagi perancangan tahun ni kita nak buat tahun Islam panggil. Apa maksud tahun Islam? Tahun katok patung. Oh jadi Islam lalu. Katok habisnya katok belaka. Nah, semua jadi haram jadi gapo. Patut kalau benda itu membawa kepada syirik kau gapo, Amru bin As tak tinggal, katok petang lagi. Tetapi dia tak katok. Nak kata patung hok Nabi marah betul-betul hok jadi sembahyang. Hok tu marah. Hok Nabi suruh katok tu semua sembahyang belaka. Patung hok jadi sembahyang belaka. Mana Lata Uzza kau gapo dia Nabi suruh katok. Katok pula sahabat mari temu. Mana kau Lata kau gapo dia tak ingat dah. Nabi kata, "Hamu katok sat ni ada jumpa gapo-gapo?" Hamba tak perasan. Hamba jo katok ya Rasulullah, tak jumpa gapo-gapo. Mugis mula. Patung tu ada jin, ada setan, ada iblis. Mungkin jumpa semua tu gawa dia hok tu hok sesat orang duk nyamar alik batu tu nyamar jadi suara kau gapo mungkin semula. Maka katanya sahabat tu hamba pergi semula hok Nabi suruh katok. Jumpa sungguh ada orang warna gelap, gelemak, hitam warna biru. Duduk jelai mokcik lagu tu. Maka Rasulullah kata kalau jumpa dia tikai, bunuh bismillah. Allahu Rabbi wa la usyriku bihi syai'a. Baca lagu tu tikai dia. Sahabat tu pergi tikai. Mapuh mokcik tu, gelepar gogel. Maka mari temu dengan Rasulullah. Menjumpa tak? Jumpa ya Rasulullah. Betul sungguh Rasulullah kata ada benda. Mokcik ada sebenarnya. Hamba katok hamba tak perasan dah ni. Masa katok tak ada dia. Lepas pada patah patung tu berkalinya tobik daripada asap Aladin mana tak tahu. Maka bunuh. Katanya Nabi, mampu sungguh dah Lata dan Uzza, tak ada orang akan sembah dia. Nama dia tak akan orang sebut dah. Memang tak ada sungguh, tak ada ninggal bakar sungguh. Jin tu mampu dengan jin-jin. Bukan kata patung tu saja. Tu bak patung. Bukan kita suruh buat patung dalam rumah, tapi nak royaknya. Hukum hakam ni kena belajar juga kadang-kadang. Benda hak khilaf jangan sungguh sangat. Ya benda hak sepakat ya kalau kita nak sungguh. Betul-betul maksiat benda tu sepakat katanya ulama benda tu maksiat. Nas ayat Quran, nah gapo dia? Kalau benda khilaf, tak ada orang. Baca sebutir kita kita kok ambo ni. Silap makan apa tak tahulah.